Okey, kita sambung ya. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, kita masih lagi 3 sektor ya. Kita masuk pada proses penentuan keseimbangan pendapatan negara. Boleh sahaja 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor pun boleh. Tak ada masalah ya. Okey, bagaimana ya proses penentuan keseimbangan pendapatan negara ya? Dengan menggunakan rajah Y sama dengan AE dan juga menggunakan rajah suntikan bocoran. Kita nak terangkan bagaimana ya keseimbangan pendapatan negara itu ya tercapai ya. Okey, kita lihat rajah Y sama dengan AE ya. Ini adalah paksi AE. Jangan tulis Y sama dengan AE, kosong terus ya. Dan ini adalah paksi Y. Okay, ini adalah keluk pembahagi Y sama dengan AE pada sudut 45 darjah. Dan ini adalah keluk AE kosong. Ya, ini adalah keluk perbelanjaan agregat sebenar, iaitu AE kosong. Ya. Sama ada 2 sektor, 3 sektor atau 4 sektor. Tuliskan sahaja komponennya. Ya, jika 2 sektor, C tambah I. Ya, jika 3 sektor, C tambah I tambah G. Ya, jika 4 sektor, C tambah I tambah G tambah X tolak M. Ya. Keseimbangan tercapai di titik persilangan apabila keluk Y sama dengan AE kosong bersilang dengan keluk AE kosong. Ya. Pada titik E kosong dan pendapatannya adalah Y kosong. Ya, okey, di sini ya, pada titik E kosong ini adalah titik keseimbangan. Ya, ini adalah titik keseimbangan dan inilah keseimbangan pendapatan negara pada Y kosong. Ya, jika pendapatan negaranya adalah di sini, katakan ini adalah ya, Y1 dan ini adalah Y kosong. Ya, Y kosong pula, sorry, Y2. So, apa yang berlaku? Pada Y1 ya tidak seimbang. Ya. Keseimbangan pendapatan negaranya tidak seimbang. Pada Y2 juga ya pendapatan negara tidak seimbang. Ya. Jadi jika berlaku pendapatan pada Y1, maka apa yang berlaku ialah pada Y1 ya, kita lihat pada Y1 ini adalah Y dan ini adalah AE. Ya. Jadi kita nampak ya AE lebih besar daripada Y. Ya, jadi berlaku lebihan AE. Ya, pada Y1 berlaku lebihan AE. Ya. So apa yang berlaku pada stok? Ya, apa yang berlaku pada stok? Jika AE ya berlebihan atau AE meningkat, CIGX naik. Ya, macam mana dengan stok? Tentulah stoknya akan berkurang. Ya, stok ya berkurang. Berkurangan. Ya, stok berkurangan. Ya, tidak dapat menampung lebihan perbelanjaan agregat ini. Nah, ya. So bila stok berkurangan, apa firma buat? Ya, firma akan ya meningkatkan penawaran atau pengeluaran. Ya, bila firma meningkatkan pengeluaran, kesannya ya pendapatan akan meningkat. Ya, so proses ini akan berterusan sehingga mencapai titik E kosong. Ya, okey, begitu juga pada Y2. Ya, jadi pada Y1 ya, kita lihat berlaku lebihan AE. Ya, kesannya stok berkurang, firma meningkatkan penawaran. Ya, so proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan. Ya, jadi proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan di titik E kosong.
pada pendapatan Y0. Ya. Jadi bila berlaku lebihan AE, stok bertambah stok berkurang, ya, tidak dapat menampung, ya, peningkatan CIGX ni, ya, maka firma akan meningkatkan pengeluaran. Ya, proses ini berterusan sehingga, ya, mencapai titik I0 dan pendapatannya Y0. Okey, pada Y2, ya, pada Y2 kita lihat macam mana Y2 di sini. Ya, pada Y2 apa berlaku? Pada Y2 ini adalah AE dan ini adalah Y. Ya. So apa yang berlaku? Berlaku lebihan Y. Y lebih besar daripada AE. So berlaku lebihan Y. Okey, ya. So macam mana dengan stok? Ya, stok berlebihan. Ya, stok, ya, berlebihan di pasaran. Okey, kenapa stok berlebihan? Ya, bila kita sebut Y, ya, sama dengan E, sebenarnya ini sama dengan AS. Ya, barang yang dikeluarkan itulah pendapatan negara kita. Ya, jadi kalau berlaku, ya, lebihan Y, maksudnya stok, ya, berlebihan di pasaran atau stok meningkat. Ya, jadi bila stok meningkat tak laku dijual, firma buat apa? Firma akan mengurangkan, ya, mengurangkan penawaran atau pengeluaran. Ya. Jadi firma akan mengurangkan pengeluaran. Ya, akhirnya mencapai keseimbangan. Ya, jadi proses ini berterusan sehingga mencapai keseimbangan. Okey, di mana? Di titik I0. Ya, keseimbangan. Di titik I0 pendapatan Y0. Ya. So, di sini okey, soalan ni dah keluar, ya, pada tahun 2019, ya, di mana rajah ini, ya, rajah ini lengkap semua sekali, paksi betul, ya, apa nama keluk pun betul, ya, ada Y0, Y1, Y2, rajah ni 2 markah. Ya, pada Y1 berlaku lebihan AE, ini 1 markah. Macam mana dengan stok? Macam mana dengan firma? Ini 1 markah. So proses ini berterusan, 1 markah. Ya. Okey, begitu juga dengan pada Y2. Ya, pada Y2, ya, apa yang berlaku pada Y2? Lebihan AE 1 markah. Ya. Lebihan Y 1 markah, stok, ya, stok berkurang 1 markah. Ya, di 1. Ya, stok berlebihan pun 1 markah. Ya, firma meningkat penawaran 1 markah. Proses ini berterusan 1 markah. 4, 4, 2. So 8 markah tambah 2, 10 markah. Ya. Okey, kita lihat macam mana pula dengan keluk suntikan bocoran. Ya. Okey, ini adalah rajah suntikan bocoran. Ya, paksi di sini adalah paksi, ya, suntikan dan bocoran, dan ini adalah pendapatan. Ya. Ini adalah keluk suntikan dan ini adalah keluk bocoran. Ya, jika dia kata 2 sektor, maksudnya, ya, ini S, ini I lah. Ya, kalau dia kata 3 sektor, ya, kalau dia kata 2 sektor, ini adalah I, ini adalah S. Jika dia kata 3 sektor, maka I tambah G, S tambah T. Ya, jika 4 sektor, ya, maka tambah dengan ekspor dan import. Ya, awak kena lihat, ya, kalau keluk ni dia nak tengok berapa sektor, kena, ya, ikut soalan. Okey,
So, keseimbangan tercapai apabila keluk suntikan bersilang dengan keluk bocoran, ya, di titik ini I0, ya, dan pendapatannya adalah Y0. Ya, titik I0 ini titik keseimbangan dan pendapatan Y0 ini adalah pendapatan keseimbangan. Ya, jika pendapatannya adalah pada Y2, apa yang berlaku? Dan jika pendapatannya pada Y1, apa yang berlaku? Pada Y1 dan Y2, ya, pendapatan negara tidak seimbang, ya, tidak seimbang. So kita lihat pada Y1 apa yang berlaku? Ini adalah bocoran dan ini adalah suntikan. So suntikan lebih besar daripada bocoran. Jadi apa yang berlaku? Berlaku lebihan suntikan. Ya. So, bila berlaku lebihan suntikan, ramai nak berbelanja IGX ni, tapi ya, macam mana dengan barang? Stoknya kurang. Ya, stok berkurangan. Ya, stok berkurangan di pasaran. Ya, so bila stok berkurang, firma akan meningkatkan, ya, penawaran. Ya, jadi proses ini berterusan sampailah mencapai keseimbangan pada titik I0. Ya, so proses berterusan sehingga macam ayat tadilah, ya, mencapai keseimbangan pada I0 dan pendapatan, ya, pada Y0. Ya, sama macam tadi. Begitu juga pada Y2. Apa yang berlaku pada Y2? Pada Y2 ini adalah suntikan dan ini adalah bocoran. Bocoran lebih besar. Jadi berlaku lebihan bocoran. Ya. So barang yang dikeluarkan tak ada siapa yang nak beli, ya. Sebab ramai yang suka simpan, bayar cukai, import. Beli barang import. Jadi barang yang di pasaran tiada siapa yang beli, jadi stok berlebihan di pasaran. Jadi bila stok berlebihan di pasaran, apa firma buat? Ya, barang yang ada pun tak ada siapa beli. Jadi firma akan mengurangkan penawaran. Ya. So firma akan mengurangkan penawaran, ya, sampailah, ya, mencapai keseimbangan pada I0. Jadi proses ni berterusan. Ya, sehingga mencapai keseimbangan pada I0 dan pendapatan Y0. Ya. So lengkap seperti ini barulah dapat, ya, 10 markah, ya. Okey, kita masuk kepada dasar fiskal. Apa itu dasar fiskal? Ya, apa itu dasar fiskal? Ya. Okey. Dasar fiskal ialah dasar kerajaan mengubah, ya, cukai dan juga perbelanjaan kerajaan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya. Jadi dasar kerajaan mengubah, ya. Mengubah apa? T dan G, cukai dan perbelanjaan kerajaan. Ya, kenapa? Sebab untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Ya. Untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Jadi cikgu pula. Kerajaan tengok, ya, keadaan ekonomi. Ya. Kalau berlaku inflasi, ya, maka ini akan membebankan rakyat. Jadi kerajaan akan campur tangan. Maka kerajaan akan
ya mempengaruhi T dan G. Ya, mempengaruhi atau mengubah cukai dan perbelanjaan kerajaan. Begitu juga kalau berlaku kemelesetan ekonomi atau kelembapan ekonomi, kerajaan akan campur tangan. So alat dasar fiskal ni, alatnya ialah cukai, iaitu simbolnya T, dan perbelanjaan kerajaan. Ya, kita buat simbolnya adalah G. Jadi kalau sebut TG, awak tahulah cukai dan juga perbelanjaan kerajaan, tax dan government expenditure, ya. Okay, kita lihat belanjawan negara. Apa itu belanjawan negara? Ya, belanjawan negara ialah perancangan kewangan kerajaan yang meliputi anggaran jumlah hasil dan juga anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan pada 1 tahun akan datang. Ya. Jadi ini adalah anggaran, satu penyata yang menunjukkan anggaran, ya, jumlah hasil, ya, dan jumlah perbelanjaan kerajaan, ya, pada 1 tahun akan datang. Ya, ini adalah perancangan kerajaan. Jadi dia anggarkan berapa dapat jumlah hasil daripada cukai, ya, dan bukan cukai. Berapa perbelanjaan kerajaan? Ya, ini anggaran dia untuk 1 tahun akan datang, ya. Okay, rumus belanjawan negara, ya, ialah cukai tolak perbelanjaan kerajaan. Ya, belanjawan negara sama dengan cukai tolak dengan perbelanjaan kerajaan. Sekarang kita lihat komponen cukai, komponen perbelanjaan kerajaan. Ya. Apa komponen cukai? Ya, cukai ada, ya, 3 komponen. Yang pertama ialah cukai langsung. Yang kedua ialah cukai tak langsung. Dan yang ketiga ialah hasil bukan cukai. Ya. Kita lihat cukai langsung. Ya. Cukai langsung ni adalah cukai seperti cukai pendapatan individu, ya. Okey, cukai keuntungan syarikat, ya, contoh di sini, ya, adalah cukai keuntungan syarikat, ya, ataupun cukai pendapatan individu, ya. Ini contoh cukai langsung, ya, cukai yang dikenakan, ya, ke atas individu ataupun syarikat lah, yang di mana cukai ni dia kena bayar, dia tak boleh nak pindahkan kepada pihak lain. Ya, cukai tak langsung, contoh di sini cukai tak langsung adalah cukai tak langsung, cukai jualan. Ya. Okey, kemudian apa? Contohnya cukai import atau tarif. Ya, cukai import. Ya, di mana cukai ni dikenakan ke atas, ya, individu, dan cukai ni boleh dipindahkan, ya, kepada orang lain. Ya, beban cukai tadi. Okey, kemudian hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai ni contohlah. Ya, contohnya saman, denda, ya, lesen perniagaan, ya. Apa lagi? Denda, denda, saman, ya, dia hasil kerajaan tapi dia bukan cukai. Ya. Okey, perbelanjaan kerajaan ada 2, iaitu perbelanjaan penggunaan awam atau kita panggil perbelanjaan mengurus, ya. Perbelanjaan mengurus ataupun dipanggil penggunaan awam.
Okey, dan juga perbelanjaan pembangunan. Ataupun dipanggil pembentukan modal tetap kasar awam. Ya. Okey. So, itu adalah komponen jumlah hasil, komponen hasil dan perbelanjaan kerajaan. Kita lihat dasar fiskal ya. Okey, iaitu jurang KNK. Apa itu jurang KNK? Ya. Jurang KNK, apa definisinya? Jurang KNK ialah perbezaan antara pendapatan negara potensi dengan pendapatan negara sebenar. Ya, perbezaan antara pendapatan negara potensi dengan pendapatan negara sebenar. Ya, pendapatan negara potensi dengan pendapatan negara sebenar. Ya. Okey. Pendapatan negara potensi atau kita panggil KNK potensi adalah pendapatan negara pada guna tenaga penuh. Ya. Manakala pendapatan keseimbangan pendapatan negara yang sebenar Y0 itu adalah pendapatan yang sebenar dicapai pada tahun itu. So, awak boleh ingat balik ya dalam bab 1 iaitu 1.4 petunjuk ekonomi kitaran perniagaan. Kita ada terangkan KNK potensi dengan KNK sebenar. Rumus untuk menghitung jurang KNK ialah YF tolak Y0. Okey, ini rumus dia ya. Okey, sekarang kita nak lihat keadaan ekonomi jika berlaku lompang inflasi dan juga lompang deflasi. Ya. Okey, kita mulakan dengan lompang deflasi dulu. Ya, lompang deflasi. Apa maksudnya deflasi? Deflasi ni adalah kemelesetan ekonomi. Ya. Jadi lompang deflasi ialah kekurangan AI untuk mencapai pendapatan pada guna tenaga penuh. Ya, atau kita katakan AI kosong kurang daripada AEF. Atau kita boleh tunjukkan bila Y0 kurang daripada YF. Ya. Jadi kalau lihat perbelanjaan agregat sebenar kurang daripada perbelanjaan agregat pada guna tenaga penuh, maka kita dah nampak berlakunya lompang deflasi. Ya. Ataupun kita lihat pendapatan di sini dari rajah. Jika Y0 kurang daripada YF, kita dah tahu maksudnya berlaku lompang deflasi. Rumus untuk menghitung lompang deflasi sama dengan jurang KNK bahagi dengan pengganda. Ataupun jurang KNK YF tolak Y0 bahagi 1 tolak NPC. NPC. Jadi jika anda dah kira, anda dapat jawapannya adalah positif, maka itu adalah lompang deflasi. Sebaliknya bila anda kira, anda dapat jawapannya negatif, itu maksudnya lompang inflasi. Lompang deflasi ni kita boleh tunjukkan dengan menggunakan rajah Y sama dengan AI ataupun rajah suntikan bocoran. Ini adalah paksi AI dan ini paksi Y.
Katakan, ya, ingat bila nak buat lompang deflasi atau inflasi, mulakan dengan kelok AEF. AE pada guna tenaga penuh. Katakan ini adalah AEF. F ni full, guna tenaga penuh. Ya. So keseimbangan tercapai di sini EF pada titik EF dan pendapatannya di sini YF. Boleh? Okey. Jika perbelanjaan agregat sebenar adalah kurang daripada AEF, ya, di sini. So ini menunjukkan lompang deflasi. Ya, ini menunjukkan lompang deflasi. Okey. A E sebenar kosong. Ya, lihat. Lompang deflasi ditunjukkan oleh AE kosong berada atau kurang daripada AEF. Bila kurang dia mesti berada di bawah. Ya. Keseimbangan tercapai di sini E kosong dan pendapatannya adalah Y kosong. Jadi teknik nak lukis rajah yang menunjukkan lompang deflasi, awak mesti mulakan dengan lukis keluk AEF dulu. Ya. Kemudian lompang deflasi, AE-nya mesti berada di bawah. Ya, jika lompang inflasi, AE-nya berada di atas. Barulah rajah betul dan jawapannya insya-Allah dah betul. Ya. Jadi pada pada YF, ini YF, berlaku lompang deflasi sebanyak kawasan ini. Ya, berlaku lompang deflasi sebanyak gap itu, ataupun sini, atau sini, atau sini, sini. Ya, jadi kita perlu tingkatkan AE supaya mencapai perbelanjaan agregat pada guna tenaga penuh. Jadi nak mencapai keseimbangan pendapatan negara pada guna tenaga penuh, kita perlu meningkatkan perbelanjaan agregat. Perlu meningkatkan perbelanjaan agregat sebanyak ini. Sebanyak gap atau lompang itu. Sebanyak lompang inilah kita kena tutup. Ya. So cara nak tutupnya macam biasalah. Ya, kita perlu meningkatkan perbelanjaan agregat. Ya. Jadi nak atasi lompang deflasi ini, perbelanjaan agregat perlu ditingkatkan hingga mencapai keseimbangan pada EF. Ya. Jadi perlu naikkan CIGX atau turunkan M. Ya, jadi caranya adalah meningkatkan perbelanjaan agregat, sama ada CIGX perlu dinaikkan atau import dikurangkan. Okay, ya. Begitu juga dengan rajah suntikan bocoran. Suntikan bocoran juga boleh menerangkan lompang deflasi. Ini adalah paksi suntikan bocoran dan ini adalah pendapatan. Ya. Ini adalah keluk bocoran. Ya. Dan ini adalah keluk suntikan pada guna tenaga penuh. Ya, pada guna tenaga penuh. Terbalik pula. Ya, bocoran dan ini suntikan pada guna tenaga penuh. Ya. Ini adalah titik keseimbangan dan ini adalah pendapatan pada guna tenaga penuh. Ya. Jadi keseimbangan tercapai apabila keluk JF sama dengan keluk W di titik EF dan pendapatan YF. YF ini adalah pendapatan pada guna tenaga penuh. Okey, katakanlah keluk suntikannya yang sebenar adalah di sini. J kosong.
ini adalah keluk suntikan yang sebenar. Ya, iaitu dia berada di bawah suntikan pada guna tenaga penuh. Dan ini adalah titik keseimbangannya I0 dan ini adalah pendapatannya Y0. Ya. Pada YF, cuba lihat apa-apa F. Apa-apa F kalau nak menentukan lompang deflasi inflasi. Ya. Pada YF, ini adalah suntikan dan ini adalah bocoran. Ya. Ini adalah suntikan dan ini adalah bocoran. Jadi apa yang berlaku? Berlaku lebihan bocoran. Ya, bocoran kat situ. Ya. Jadi di sini pada YF ini ya berlaku lompang deflasi sebanyak ini. Ya, jadi lompang deflasi berlaku ya sebanyak kawasan ini. EF katakan ini adalah B. Ya. Jadi lompang deflasi ya sebanyak kawasan ini. Ya, EFB. Ya, sebanyak itu lompang deflasi. Jadi untuk mencapai pendapatan pada guna tenaga penuh, ya, lompang deflasi ni mesti ditutup. Ya, lompang ni mesti ditutup. Ya, jadi suntikan ni mesti ditingkatkan untuk mengatasi lompang deflasi. Ya, jadi cara nak atasi lompang deflasi ni adalah dengan cara meningkatkan suntikan. Ya. Contohnya suntikan kita tahu adalah IGX. Naikkan suntikan, maka ya keluk suntikan akan beralih ke atas. Ya. Jadi lompang deflasi tadi dapat ditutup. Ya. Kita lihat lompang inflasi. Apa itu lompang inflasi? Definisi ini semua kena hafal ya. Lompang inflasi ialah lebihan AI pada tingkat guna tenaga penuh. Ya, lebihan AI pada tingkat guna tenaga penuh. Ya, okey. Rumusnya sama juga. Ya, lompang inflasi sama dengan YF tolak Y0 bahagi 1 bahagi 1 tolak MPC. Ya. Jika deflasi, nanti jawapan awak dapat positif. Ya, jika inflasi, ya, awak akan dapat jawapannya negatif. Jadi bila negatif maksudnya lompang inflasi, itu penentu dia. Ya. Okay, kita nak lihat lompang inflasi dengan menggunakan rajah Y sama dengan AI. Ini adalah keluk AI, keluk pula paksi, dan ini paksi Y. Ya. Okay, katakan ini adalah AEF. Ya. Dan ini adalah titik keseimbangan EF dan ini adalah pendapatan YF. Ya. Jadi di sini lompang inflasi berlaku apabila AI0 lebih besar daripada AEF atau Y0 lebih besar daripada YF. Ya. Jadi AI0 lebih besar daripada AEF. Lebih besar maksudnya dia berada di atas. Ya, AI0. Di sini keseimbangannya I0 dan lihat pendapatannya juga lebih besar iaitu pada Y0. Ya. Jadi di sini keseimbangan, ya, keseimbangan adalah pada I0 yang sebenar dan pendapatan Y0. Ya, sedangkan pada guna tenaga penuh ini adalah keseimbangannya EF. Ya,
So pada guna tenaga penuh kita lihat ini adalah Y dan ini adalah AE. Ya, jadi kita nampak sebanyak ini, ya, katakan ini adalah titik C. Titik C. Sebanyak CEF, ya, sebanyak ini berlaku lompang inflasi. Ya, sebanyak itu. Jadi lompang inflasi ini perlu ditutup. Ya, perlu ditutup. Macam mana cara tutupnya? Dengan mengurangkan perbelanjaan agregat. So, kurangkan perbelanjaan agregat, maka ya, pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh akan tercapai. Ya. So, macam mana? Turunkanlah CIGX, turunkan atau M naikkan. Ya. Maka lompang inflasi ini dapat ditutup. Ya. Begitu juga dengan keluk raja suntikan bocoran. Ya, ini adalah paksi suntikan bocoran dan ini adalah paksi Y. Ya, ini adalah keluk bocoran dan ini adalah suntikan pada guna tenaga penuh. Ya. Titik keseimbangan tercapai pada EF dan ini adalah YF. Ya. Lompang inflasi berlaku apabila suntikan lebih besar daripada suntikan sebenar, lebih besar daripada suntikan pada guna tenaga penuh. Katakan ini adalah J0. Suntikan sebenar lebih besar daripada suntikan pada guna tenaga penuh. Ya. So titik keseimbangan adalah E0 dan pendapatannya adalah Y0. Ya, jadi kena dalam huraian kena ceritalah keseimbangan sebenar, keseimbangan pada guna tenaga penuh. Ya. Ada markah di situ, kena ceritalah. Ya. Okay, pada YF kita nak lihat lompang apa berlaku, lihat YF. Pada YF, ya, ini adalah bocoran dan ini adalah suntikan. Ya, jadi suntikan lebih besar daripada bocoran. Katakan titik ni tadi adalah titik C. Sebanyak CEF. Ya. Jadi untuk mencapai pendapatan pada guna tenaga penuh, suntikan mesti dikurangkan. Ya, suntikan mesti dikurangkan. Ya, iaitu IGX mesti dikurangkan. Ya, maka suntikan turun, kalau suntikan beralih ke bawah. Ya, maka lompang inflasi tadi dapat ditutup. Ya, so itu lompang deflasi dan lompang inflasi. Sekarang kita nak lihat ya bagaimana bagaimana saya tulis sinilah. Kosong sini. Ya, bagaimana dasar fiskal mengatasi masalah inflasi dan kemelesetan ekonomi. Ya. Jika berlaku inflasi, maka apa yang kerajaan perlu buat? Kerajaan mesti naikkan cukai dan turunkan perbelanjaan kerajaan. Ya. So, bila berlaku inflasi, ramai orang berbelanja. Ya, kesannya harga naik secara berterusan. So, apa kerajaan buat? Kerajaan mesti kurangkan orang berbelanja. Ya, jadi kena turunkan CIGX, kena kurangkan. Ya. Jadi nak kurangkan C, maka kerajaan naikkan YD. Sebab naikkan cukai. Sebab bila T naik, kesannya YD. Pendapatan boleh guna turun, maka C turun.
Ya, kesannya AE turun. Ya, AD turun dan harga turun. Ya, bila harga turun, maka inflasi dapat diatasi. Begitu juga dengan G. Bila G turun, maka samalah AE turun, AD turun, harga turun. Ya, maka inflasi dapat diatasi. Okey, macam mana dengan kemelesetan ekonomi? Bila berlaku kemelesetan ekonomi, orang tak berbelanja. Kenapa? Sebab ramai orang dibuang kerja. Ya, bila ramai orang dibuang kerja, maka tiada duit untuk berbelanja, maka ya, perbelanjaan agregatnya rendah. So, nak atasi keadaan kemelesetan ini, ya, maka apa kerajaan buat? Ya, kerajaan kena wujudkan peluang pekerjaan. Bila ada peluang pekerjaan, ya, maka ramai orang bekerja, kesannya kadar pengangguran turun. So, kemelesetan ekonomi dapat diatasi. So, macam mana dasar fiskal boleh mengatasi masalah kemelesetan ekonomi? Iaitu kerajaan mengubah cukai, iaitu T turun, manakala G naik. Ya. So, apabila cukai turun, ya, kita lihat bila cukai turun, kesannya pendapatan boleh guna naik, C naik. Ya, bila C naik, kesannya AE naik. Bila AE naik, maka ya, firma akan meningkatkan penawaran. Bila firma meningkatkan penawaran, maka firma akan menggunakan lebih banyak buruh. Ya, digunakan. Kesannya kadar pengangguran tu turun. Ya, bila kadar pengangguran turun, maka masalah kemelesetan ekonomi ni dapat diatasi. Ya. Okey. Begitu juga dengan G. Bila kerajaan meningkatkan perbelanjaan kerajaan, ada banyak projek-projek yang kerajaan cipta, kesannya wujud peluang pekerjaan. Ya, bila G naik, AE naik, ya. So, firma akan ya meningkatkan penawaran. So, lebih banyak buruh digunakan, kadar pengangguran turun. Ya, cuba lihat, jika cerita inflasi, mesti jawapan akhir sampai harga turun. Jika cerita kemelesetan ekonomi, jawapan huraian anda sehinggalah kadar pengangguran turun. Barulah anda dapat markah.